subhanahu wa ta'ala. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. صدق الله العظيم. Ayat 38 surah Al-An'am. Kemarin kita dah bicara sebahagian daripada tajuk tentang berkaitan dengan binatang, iaitu tentang membunuh binatang-binatang yang membawa mudarat, dan kita dah bicarakan tentang pendapat ulama tentang anjing. Hari ini kita masuk tajuk yang berikutnya, iaitu berkenaan dengan
kucing. Yang pertama sekali, kucing ini binatang yang suci. Dia bukan najis seperti anjing. Riwayat Imam Ahmad, Ad-Daraqutni, Al-Hakim, Al-Baihaqi, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam du'iya ila dari qaumin fa ajaba wa ila dari akharin falam yujib. فقيل له في ذلك فقال إن في دار فلان كلبا فقيل له وإن في دار فلان هرة فقال صلى الله عليه وسلم الهرة ليست نجسة إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. Nabi SAW dijemput ke rumah satu kumpulan para sahabat, lalu baginda menyahut jemputan itu. Pada waktu yang lain baginda dijemput ke rumah orang lain pula, namun baginda tidak menyahut jemputan itu. Mula orang panggil pergi rumah, nak jamu makanan ke, nak buat adam, nak bersembang ke ataupun dan sebagainya, Rasulullah pergi rumah tu. Hak kedua, orang panggil pergi rumah, Rasulullah tak pergi. Maka ditanya kepada Nabi SAW kenapa tak pergi. Baginda menjawab, sesungguhnya di rumah si fulan itu ada seekor anjing. Maka dikatakan kepada baginda, sesungguhnya di rumah si fulan itu ada seekor kucing. Maka Nabi SAW bersabda, kucing bukanlah najis, hanya saja ia termasuk binatang-binatang yang berkeliling ke atas kamu. Kucing ini tak najis, binatang yang berkeliling. Apa makna binatang berkeliling? Binatang yang duduk dekat kamu hak jinak, duduk kat tepi kaki kamu, duduk tepi rumah kamu, duduk dengan kamu. Dalam sunan yang 4 dan dianggap sahih oleh Al-Bukhari, hadis Kabsyah ibnu Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu, bahawa Abu Qatadah radhiyallahu anhu masuk, maka aku tuang ke atasnya air berwudu. Air berwudu ni dia panggil wadu. Dia istilah lain, wudu mana wudu, wadu lain. Macam taharah, tuharah, tiharah, lain. Taharah bersuci, tuharah lain, tiharah lain. Ada yang air digunakan untuk bersuci, ada yang bahan yang dicampur dengan air itu seperti sidrun. Itu istilah-istilah yang ulama sebut dalam kitab fiqh. Begitu juga wudu dengan wadu. Wudu ni wudu, perbuatan wudu. Wadu ni air yang digunakan untuk berwudu. Fasakabtu lahu wadu, maka aku tuang kepada dia seekor, aku tuang padanya akan air berwudu. Faja'at hirratun fasharibat minhu, maka datang seekor kucing meminum daripada air itu. Fa asgha laha al-ina hatta sharibat, lalu ia mencondongkan air itu, bekas air itu kepada kucing sehingga dia selesai minum. Maka kata Kabsyah, fara'ani anzuru ilaih, Abu Qatadah melihat aku, nampak aku sedang memandang kepadanya. Maka berkatalah, Kabsyah ni seorang perempuan, maka berkatalah Abu Qatadah radhiyallahu, Kabsyah ni menantu kepada Abu Qatadah. Dia berkahwin dengan salah seorang anak lelaki kepada Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Lalu dia kata kepada menantu dia, Abu Qatadah berkata kepada Kabsyah, ata'jabina ya ibnata akhi, apakah kamu heran wahai saudariku, wahai anak kepada saudaraku? Aku menjawab, ya. Maka ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, innaha laysat binajisin, innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Kucing itu bukan binatang najis, sesungguhnya dia termasuk binatang-binatang yang
keliling kepada kamu seperti khadam pembantu rumah yang duduk dalam rumah, yang duduk sekali dengan tuan dia. Dalam Sunan Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, al-hirratu la taqta'us salah innama hiya min mata'il bait. Kucing itu tidak memutuskan sembahyang, sesungguhnya dia termasuk dalam barang-barang dalam rumah itu. Mata' ni barang, seperti barang dalam rumah, seperti meja ada dalam rumah, kerusi dalam rumah. Kucing pun macam barang dalam rumah, macam al-adawat al-manziliyah. Mata' ni mana? Barang. Ada seorang ulama apabila ditanya, tolong cerita kepada kami tentang akhlak, bagaimana indahnya, bagaimana banyaknya akhlak mulia. Tolong bilang satu persatu akhlak mulia yang ada kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang tu jawab, ulama tu jawab, tak silap Sayyidina Ali karramallahu wajhah ataupun ulama lain. Dia kata, hampa boleh bilang tak nikmat-nikmat kesenangan, kegembiraan di dunia ni? Boleh hitung tak? Nikmat di dunia hak kita dapat ni, boleh bilang ke tak? Nikmat sihat, nikmat duit ringgit, nikmat kesihatan, nikmat ada rumah, nikmat ada keluarga. Boleh tak bilang satu persatu nikmat yang kita dapat di dunia ini? Dia pun kata tak boleh. Lalu dia kata, nikmat di dunia yang Quran kata sikit tu kamu tak boleh bilang. Quran kata, wa mal hayatud dunya illa mata'un qalil. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan mata'un qalilun, kesenangan yang sedikit. Quran kata kesenangan dunia yang bagi kita ianya terlalu banyak sehingga kita nak bilang tak boleh nikmat dunia. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak bilang nikmat Allah, tak mungkin kamu boleh bilang. Nikmat kesenangan dunia hak kita dapat lah ni, boleh menyawa, nikmat sihat, nikmat boleh bergerak, nikmat boleh mendengar, boleh melihat. Ada orang tak boleh tengok sebab buta, ada orang tak boleh dengar sebab pekak, kita boleh tengok, boleh dengar. Ada orang tak boleh bergerak sebab lumpuh, kita bergerak boleh. Ada orang duit tak ada, kita ada duit boleh belanja. Ada orang tak ada kereta, tak ada motor, kita ada kenderaan. Ada orang tak ada rumah, kita ada rumah. Bilang nikmat dunia hak kita sedang dapat dan nikmati, tak mungkin boleh bilang terlalu banyaknya nikmat yang kita dapat. Ada orang gila, kita tidak gila, akal kita waras. Maka dia kata kepada orang yang bertanya, nikmat dunia hak kamu dapat yang sementara kamu singgah sekarang ni, kamu nak mati lepas pada ni, cuba bilang satu persatu, mampu ke tak mampu? Dia kata tak mampu bilang kerana terlalu banyak. Dia kata Quran kata sikit, mata'un qalil. Kehidupan dunia, kesenangan dunia ini mata'un qalilun, kesenangan yang sedikit. Sementara akhlak Nabi SAW disebut sebagai banyak. Kalau hak sikit kamu tak mampu bilang, kamu nak suruh aku bilang akhlak Rasulullah yang mulia yang begitu banyak, lagi tak boleh bilang. Akhlak Rasulullah Allah sebut, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang banyak, yang amat mulia, yang amat agung, yang amat hebat. Kasir, yang amat banyak. Mata'un qalil kamu tak boleh bilang, kesenangan yang sedikit. Khuluqin azim lagi tak boleh bilang. Dia umpamakan akhlak Nabi SAW lebih banyak daripada kesenangan dunia yang sedikit. Kerana perkataan qalil semana sikit, perkataan azim mana banyak, mana agung dan besar. Itu jawapan seorang ulama. Kerana Allah menyifatkan kesenangan dunia sebagai mata'un qalil,
Allah menyifatkan akhlak Nabi SAW sebagai khuluqin azim, sebagai akhlak azim. Dia serta bandingkan dua ayat tersebut. Mata' maksudnya benda yang menyenangkan. Dalam doa kita dituntut minta Allah bagi kat kita sihat, dapat melihat dengan jelas, dapat mendengar dengan jelas. Jangan kelabu mata, jangan buta sebelum mati, jangan tuli dan pekak sebelum mati, dan tubuh badan yang sehat sampai mati. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana. Wa matti'na, berikan kami menikmati kesenangan, bi absarina, dengan penglihatan kami, pendengaran kami, dan kekuatan kami selama engkau menghidupkan kami. Bagi kami boleh melihat dengan jelas sampai mati, dengar dengan terang sampai mati, kuat sampai mati. Kekuatan kami sampai mati, jangan bagi lumpuh sebelum mati, jangan bagi nyanyuk sebelum mati, kuat ingatan, jangan jadi pelupa sebelum mati. Wa quwwatina abadan ma ahyaitana. Wa matti'na, daripada perkataan tamti'. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'asik, ila akhir doa. Seterusnya Imam Nawawi rahimahullah menyebut dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab tentang hukum menjual kucing. Kucing yang jinak, apakah hukum menjualnya? Harus, kata Imam Nawawi, tanpa ada khilaf di sisi alim ulama mazhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah. Ada orang jual kucing, ada orang jual burung. Apa hukum jual burung? Dibahaskan oleh ulama dalam bab bai'. Dalam Quran Allah berfirman, wal khayla wal bighara wal khayra wal khayla wal bighal wal hamir litarkabuha wa zinah, wal khayl kuda, wal bighal bagal, wal hamir himar kaldai, litarkabuha, untuk kamu menunggang binatang itu. Naik kuda, naik bagal, naik kaldai. Kuda sejenis sekumpulan binatang, himar kaldai sejenis binatang. Kuda menikah dengan kaldai, dapat anak nama bagal. Bagal ka, kaldai ka, kuda ka, di antara hikmah Allah ciptakan kesemua itu, litarkabuha, untuk kamu menunggangnya. Ada orang duit banyak sikit beli kuda, duit kurang sikit beli kaldai. Tu negara Arab lah. Kita sini duit banyak sikit beli kereta mahal sikit, duit kurang sikit sederhana bagi sederhana, duit kurang bagi kereta murah sikit. Kita sini naik kenderaan berbentuk alat-alat ciptaan moden. Kesemua tu di antara anugerah Allah untuk mempermudahkan perjalanan kita. Hak jauh jadi dekat, hak lambat sampai jadi cepat sampai. Wazinah, dan dia merupakan perhiasan. Di samping kuda itu, kenderaan itu kita miliki, dia juga perhiasan kepada kita. Bila kita jaga dia bagi elok, tak bagi kotor, kita basuh. Kalau kita ada kereta, kita basuh kereta. Kalau kita ada kuda, kita bersihkan kuda kita. Dia merupakan perhiasan. Daripada ayat ni ulama kata perhiasan ada beberapa bentuk. Ada perhiasan berbentuk rupa parasnya, ada perhiasan dalam bentuk suaranya, ada perhiasan berbentuk warna bulunya. Burung yang warna-warni, perhiasan dalam bentuk warna bulu burung itu. Ikan yang warna-warni, ada perhiasan berbentuk warna ikan. Burung yang suaranya merdu, perhiasannya berbentuk kecantikan suara. Jadi ada zinah berbentuk saut, berbentuk suara, ada zinah berbentuk aswat atau berbentuk alwan, warna, ada berbentuk apa rupa paras dan sebagainya.
Jadi sebagaimana orang beli kuda kerana cantik, kerana warnanya, orang beli burung kerana suaranya yang merdu, orang beli ikan karin kerana warnanya yang cantik. Ikan apa dulu? Ikan luhan ke apa zaman dulu. Orang beli kucing juga kadang-kadang kerana warna bulunya yang cantik. Saya pernah tengok di Johor, saya pergi, mereka tunjuk seekor kucing harga RM4. Import pada Belanda ke mana tak? Import belah orang putih. Seekor kucing RM4. Kalau kita beli gerek mau 10 buah lebih. Kita jenis tak tahu nilai ni kita tengok biasa. Tapi ahli dalam bidang tu mereka tengok, oh yang ni mahal, bukan negeri tempatannya. Pi petani ialah jumpa seorang hamba Allah, dia duk jual batu cincin, dia beli batu cincin di belah sana, dia main jual belah Kuala Lumpur mana, dia tunjuk cincin dia kat saya, ni cincin saya pakai ni, ustaz kata ni harga berapa? Saya tak tahu agak, ni 60,000 duit di Malaysia, delima apa benda dia sebut batu dia pakai. Kita tengok, apa plastiknya. Kita tak tahu nilai. Kucing binatang itu juga. Jadi menghukum menjual kucing, hukumnya harus kucing yang jinak. Kata Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab Majmu'. Sebahagian ulama kata makruh. Berdasarkan hadis Imam Muslim, anna Nabi SAW naha an thamanil kalbi was-sannu ay al-qit. Nabi kata an-nahyu huna al-hirratul wahsyiyah, kucing yang liar. Ini dua pendapat. Yang ketiga, Imam Ad-Damiri rahimahullah menyebut dalam kitabnya Hayatul Hayawanil Kubra, apabila kucing itu kucing yang membawa kerosakan, lalu manusia membunuh kucing itu ketika dia perangai dan melakukan kerosakan, nak menghindarkan daripada kerosakan itu, hukumnya harus dan tidak perlu ganti rugi. Ketika dia bersifat mendatangkan kerosakan. Adapun pembunuhnya ketika dia tidak melakukan kerosakan, dua pendapat. Pendapat pertama tidak harus, kalau dia bunuh kena ganti rugi. Kata Qadhi Hussein harus membunuhnya dan tak perlu ganti rugi, kerana dikiaskan kepada fawasik khamsah. Jadi Imam Ad-Damiri menceritakan kalau isu seekor kucing suka mencuri, membunuh burung merpati, burung yang kita belah, ataupun perangai dia mendatangkan kerosakan yang lain, bi khatfit ta'am, seperti dia suka mencuri makanan, awit tabarruz 'ala al-firash, ataupun perangai dia pi berak atas tilam. Kucing kita pun, kita duduk atas tilam, tidur atas tilam, kita mangkit pada tilam cushion kita, pergi tang lain tengok kucing tu main berak atas cushion kita, atas tilam kita. Au fi makanin hamin, atau pada tempat yang penting, dia pergi berak atas jadah ke tempat kita semayang. Ini contoh-contoh kucing yang bawa kerosakan yang dibawa datang oleh Imam Ad-Damiri rahimahullah. Wa'tadat, dan menjadi kebiasaan dia. Orang berak luar rumah, kucing berak luar rumah, kucing orang lain pandai cari tempat qada hajat. Kucing kita pergi berak atas tilam, berak atas jadah, berak dalam masjid, berak dalam surau. Ini nama dia at-tabarruz 'ala al-firash atau fi makanin hammin, di tempat yang penting. Wa'tadat, dan ini menjadi tabiat dia. Ada kucing tuan dia pandai belah, didik dia nak berak, bawa dia pimbuh dalam tanah dalam bilik air. Dia berak dalam bilik air, dia keluar. Hari-hari tuan dia duk ajak tu lah kali dia tahu lah. Nak berak, pergi bilik air. Sebab dia duk latih tu. Ada yang dilatih piluak. Tu kucing yang terlatih. Kucing
kelas lain ni, hak kelas tadi kau tak lulus ni, kadang dia berak ikut dan dia. Dalam masjid pun dia berak kencing, dalam surau pun dia berak kencing, atas jadah kita duduk sembilan rumah dia pun dia pi, atas tilam kita pun dia berak kencing, tempat makan kita pun sama. Wa'tadat, dan menjadi tabiat kebiasaan dia. Wa'tadat dzalika 'ala ar-raghmi min mutaradatiha. Dia biasa perangai lagu tu, perangai curi makanan, perangai berak ikut dan rata. Walaupun kita sering mengusir dia, kita duduk halau, tengok dia naik berak atas tilam, kita halau, dia duduk main berak juga atas tilam kita. Fala wajha li tahrimi qatliha li'annahu min babi daf'i ad-darar. Maka kalau ada orang nak bunuh dia itu tidak haram, kerana dia termasuk dalam bab mengelak daripada kemudaratan. Mathaluha fi dhalika mathalul kitlab ad-dallatil mu'ziyah. Perumpamaan kucing yang begini perangai dia, yang jenis sebegini, seperti anjing-anjing yang sesat, anjing-anjing yang terbiar, yang menyakiti orang. Anjing tak tahu tuan mana, mai duduk tempat kita, dia kerja menyakiti kita. Ini fatwa Imam Ad-Damiri rahimahullah di dalam kitabnya Hayat Al-Hayawan Al-Kubra. Jadi selesai perbincangan kita bab kucing pada pagi ini. Tajuk yang seterusnya bab burung. Banyak lagi perbahasan ulama. Hukum bela burung, hukum bela ikan, apa semua ulama bahas panjang tentang binatang. Tajuk. Jadi bab binatang ni kita baca banyak hari dah. Nanti akan datang kita pindah kepada tajuk baru dalam ayat yang berikutnya insya-Allah. Jadi tajuk yang kita sempena kita baca ni, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'idin ila akhir al-ayah, kita telah bahas beberapa hari. Antaranya tajuk ar-rifq bil hayawan. Jadi asasnya berbelas kasihan kepada binatang itu adalah sifat yang mulia yang dituntut oleh syarak, melainkan ada keadaan-keadaan tertentu kita boleh ambil tindakan sekiranya binatang itu membawa mudarat kepada kita. Selalu orang duk tanya kalau musim la ni, musim duduk pun orang tanya, kera duk main terkajang buah muktan, buah durian, buah muktan apa murah, buah durian. Duri hitam lah, musangking ya, durian kampung semua, dia main tendang jatuh. Saya pi makan buah durian satu tempat, dia kata bukan tekak kera makan ustaz, khinzir pun kacau, qimau pun kacau. Qimau pun pandai makan durian rupanya, dia kata. Dia kata wallahu alam. Orang tua-tua sana tahu ni binatang mana makan, ni binatang mana makan. Nu belah gunung cerai. Depa pula pandai pilih hak elok-elok. Hak tak elok pun tak, tapi depa cerdik pada tuan ni. Tuan pokok durian ni. Jadi saya tengok pokok besar sini, dia kata kalau tak jaga sama ada khinzir ataupun kera ataupun orang main curi. Malam tak jaga, buah durian jatuh, mai tengok siang hilang. Buah atas pokok tak ada, bawah pokok pun tak ada. Itu kadang-kadang orang kepala hitam main curi. Jadi binatang yang suka memudaratkan tanam-tanaman, tanam ubi kayu, dia pergi jahanam habis tanam pokok. Ada binatang yang datang memudaratkan tanam-tanaman seperti khinzir, seperti kera dan sebagainya. Jadi binatang yang membawa mudarat, kita nak jaga tanam-tanaman kita, ada macam-macam cara. Kawan saya seorang tu hamba Allah, dia tanam jagung. Berapa relung tanam tu. Khinzir mai, binatang mai, dia buh wayar kawat keliling kebun dia, dia buh karan di situ. Kera mai kena terkejut. Khinzir mai kena terkejut, tak mai dah, mai duk kena karan. Karan bateri dia buat. Orang kena tak mati, terkejut gitu. Jadi dia nak kawal kebunnya daripada dirosakkan oleh binatang yang kadang datang memudaratkan tanam-tanamannya. Jadi seperti mana kita tampak nyamuk, seperti mana kita bunuh kutu,
Karena kutu tu mudarat, jangan duk kesian kat dia. Jangan duk kesian. Kesianlah kat ikan ni ikan nak makan dia. Tu perangai Tarzan. Tarzan kesian kat binatang. Ikan untuk makan tak kena, ikan makanan kita makan, jangan duk kesian. Jadi ada binatang-binatang yang kita boleh bunuh dia, kita bunuh ayam, kita bunuh sembelih lembu kerana dia makanan kita. Jadi ada binatang-binatang yang membawa mudarat kepada diri kita atau kepada sesuatu yang kita miliki. Kita nak selamatkan tanam-tanaman kita daripada dirosakkan oleh binatang. Setengah orang dia tak buat sampai peringkat bunuh, sekadar dia usir, dia lastik, dia terbih kera. Ada lagi kreatif, dia bagi bola, dia balin mercun bom, tok dekat kera tu, terkejut lompat lari terus. Dia kata mau tak buat aku tu, dia kata habis buah-buah aku. Balin mercun bom tu kena meletup, lari terus dia tak. Esok dia mai pula. Jadi kita melakukan satu tindakan untuk menyelamatkan tanam-tanaman yang dirosakkan oleh binatang, yang tu termasuk dalam qatlu al-hayawan ad-darrah. Kita mengusir atau membunuh binatang-binatang yang datang membawa mudarat kepada diri kita atau kepada tanaman kita atau kepada kebun kita. Sebagaimana kita ambil riset spray nyamuk, seperti kita buh ubat kutu atas kepala anak kita yang kutu banyak. Jangan duk kesian kat kutu, yang anak tu tidak tak boleh nak. Pasal apa? Kutu kacau. Kita bunuh kutu kerana kutu bawa mudarat. Kita bunuh nyamuk kerana nyamuk bawa mudarat. Kita selamatkan tanam-tanaman kita daripada binatang-binatang yang bawa mudarat itu. Termasuk dalam perkara yang kita bahaskan pada pagi ini. Jadi tajuk kita dah sampai kepada penghujung. InsyaAllah kita akan sambung balik ayat tu pada besok hari. Hari ini kita berhenti awal sikit. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.